Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, kita akan nyambung lagi kuliah kita untuk kursus sains bahan ini, masih dalam modul yang kedua. Dan hari ini kita nak selesaikan modul kedua kita ni. Jadi ada 2 sub-unit yang perlu kita habiskan hari ini, iaitu yang pertamanya sub-unit 2.7 mengenal pasti kekisi dan sel unit, dan sub-unit yang terakhir 2.8 menentukan jenis struktur kristal. Kekisi Hablot dan sel unit. Struktur Hablot berbeza daripada struktur atom. Struktur Hablot menunjukkan cara bagaimana susunan atom, ion ataupun molekul dalam Hablot tersebut. Manakala struktur atom menunjukkan susunan 3 jenis zarah subatom, iaitu proton, neutron dan elektron dalam sesuatu atom. Okey, apa itu kekisi Hablot? Kekisi Hablot adalah gambaran susunan 3 dimensi zarah konstituen pepejal kristal sebagai titik, atau definisi lainnya, susunan geometri zarah-zarah konstituen pepejal kristal. Zarah konstituen pepejal ini sebenarnya adalah atom, molekul atau ion. Rajah menunjukkan sebahagian daripada 3 dimensi kekisi Hablot, atau dalam bahasa Inggerisnya crystal lattice, dan juga sel unit. Bahagian kecil yang diwarnakan dengan warna biru itu adalah sel unit. Okey, mari kita lihat ciri-ciri kekisi Hablot. Setiap zarah konstituen diwakili oleh satu titik. Titik ini dikenali sebagai titik kekisi. Titik kekisi ini disatukan oleh garis lurus yang akan membentuk ruang kekisi. Dengan menyambungkan titik kekisi dengan garisan lurus, maka geometri kekisi Hablot akan terbentuk. Bahagian terkecil daripada kekisi Hablot ini dinamakan sel unit. Mari kita kenal pasti sel unit, titik kekisi dan ruang kekisi daripada gambar rajah kekisi Hablot. Titik-titik kecil berwarna biru pada setiap penjuru rajah itu dikenali sebagai titik-titik biru itu dikenali sebagai titik kekisi. Titik kekisi inilah yang mewakili zarah-zarah konstituen. Kawasan yang berwarna biru itu adalah sel unit. Sel unit adalah bahagian yang paling terkecil dalam kekisi Hablot. Dengan mengulangi arah sel unit yang berbeza, maka ruang kekisi akan dijana. Bagaimana untuk mengenal sel unit? Sel unit dicirikan oleh beberapa parameter, iaitu ada 6 parameter. Parameter sel unit. Sel unit dicirikan oleh 6 parameter. Parameter ini adalah 3 sisi, iaitu A, B dan C, dan juga sudut antara sisi-sisi ini, iaitu alfa, beta dan gamma.
Dimensi di sepanjang sisi sel unit diwakili oleh A, B dan C. Sisi sel unit mungkin atau mungkin tidak saling tegak. Sudut antara B dan C diwakili oleh alfa. Sudut di antara A dan C diwakili dengan beta, dan sudut di antara A dan B diwakili oleh gamma. Okeylah, kita telah selesai dengan mengkaji 2.7 iaitu kekisi hablo dan sel unit. Jadi sekarang kita masuk kepada topik yang terakhir sekali, iaitu 2.8, jenis struktur kristal. Kita pernah belajar dahulu bahawa jirim boleh wujud dalam 3 keadaan, iaitu pepejal, cecair dan gas. Bahan pepejal pula boleh ditemui dalam 3 keadaan, iaitu hablo ataupun kristal, amorfos atau separa habloran. Habloran ataupun kristal adalah bahan yang mana atom-atomnya berada dalam keadaan tersusun dalam corak yang teratur, berulang dan simetri. Amorfos pula merujuk kepada struktur bukan habloran dengan keadaan atom yang tidak tersusun secara tertib. Dan separa habloran pula bermaksud gabungan keadaan hablor dan juga amorfos. Struktur kristal ataupun mikrostruktur inilah yang mempengaruhi sifat-sifat mekanik bahan seperti kuat, kekuatan, ketegangan dan juga kemuluran. Struktur kristal digambarkan sebagai mengandungi kekisi dan juga sel unit, di mana kekisi ataupun dalam bahasa Inggerisnya lattice adalah titik 3D dalam ruang. Setiap titik mestilah mempunyai persamaan yang serupa. Sel unit pula adalah unit berulang yang paling sederhana dalam kekisi. Dalam sistem hablo primitif terdapat 7 jenis bentuk geometri dalam sistem hablo Bravais, iaitu yang pertamanya cube, tetragon, hexagon, rhombohedral, orthorhombic, monoklinik dan triklinik. Apakah yang membezakan di antara setiap sistem kristal ini? 7 sistem kristal tadi ya. Yang membezakan di antara mereka ialah parameternya. Jadi jadual ini menunjukkan perbezaan di antara ke-7 sistem kristal tersebut dan juga bentuk setiap unit sel mereka ya. Kita ambil contoh kubik. Dalam sistem kubik, panjang sisi setiap sisi adalah sama, iaitu A sama dengan B sama dengan C. Manakala sudut di antara setiap sisi juga adalah bersudut tepat, iaitu alfa sama dengan sudut beta sama dengan sudut gamma, iaitu 90 darjah Celsius, 90 darjah. Tetapi berbeza dengan sistem monoklinik di mana panjang setiap sisi tidak sama, dan juga walaupun sudut alfa dan juga sudut
gamma adalah sama, iaitu 90 darjah, tetapi sudut bagi betanya tidak sama dengan 120 darjah. Kerana itulah kita dapat lihat gambar sel unitnya adalah hampir sama seperti kubit, tetapi agak sengit sedikit. Okey, sistem Hablot pula mempunyai 3 jenis. Yang pertamanya adalah body center qubit ataupun cube berpusat jasad. Yang kedua, face centered qubit, cube berpusat muka. Dan yang ketiganya adalah hexagonal close pack, hexagonal terpadat rapat. Okey, jadual ini menunjukkan ciri-ciri 3 jenis struktur kristal yang biasa. Okay, mari kita lihat satu persatu. Yang pertamanya, cube berpusat jasad, body centered qubit, BCC. Dalam jenis ini, atom berada pada setiap sudut dan juga satu pada pusat sel unit padu. Contoh atom yang mempunyai struktur kristal ini adalah seperti kromium, cerium A, molybdenum, lithium. Okay, yang kedua pula, face centered qubit ataupun cube berpusat muka. Okay, FCC ataupun face centered qubit, cube berpusat muka ni pula dia berbeza daripada cube berpusat jasad kerana atom-atom terletak di setiap sudut dan juga di setiap pusat muka unit padu. Jadi kalau kita lihat dalam cube ada 8 permukaan. Jadi setiap permukaan itu di tengahnya ada satu atom. Dan contoh kristal yang mempunyai sistem ini adalah seperti cuprum, aluminium dan argentum. Okay, yang terakhirnya adalah hexagonal close pack, HCP ataupun hexagon terpadat rapat ini. Dia adalah susunan atomnya berbentuk hexagon 6 segi dan setiap atom akan berada di setiap sudut dan juga di tengah sel unit. Struktur ini dipunyai oleh atom beryllium, cadmium, kobalt dan lain-lain. Okey, kita telah pun selesai mengkaji kesemua subtopik dalam modul 2 ini. Jadi cikgu harap kamu boleh lihat kembali semua video yang telah cikgu kongsikan bersama kamu sebagai persediaan untuk menjalani ataupun untuk ujian modul yang kedua nanti. Okay, sampai jumpa lagi. Diharap kita dapat bersemuka pada pembukaan sekolah pengajian nanti untuk menyambung semester 2 yang masih tertangguh. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.